Okay, can you see my slide? Can, madam. Okay, thank you. Kejap. Saya rasa saya perlu masuk kat sini. Okay, so today we are going to learn about plane. So you all semua dah belajar macam mana nak cari equation of line. Sekarang kita nak cari equation of plane pula. Okay, so equation of planes in 3 dimension can be measured with this criteria. Okay, kriteria yang pertama, a plane in a space has normal vector. Okay, plane memang akan always ada normal vector. Okay, untuk kita cari equation of plane, kita mesti kena cari normal vector untuk plane itu. And it passes through the fixed point. Ini situasi yang pertama. Dekat dalam soalan dia akan bagi normal vector dan dia bagi point A. Kalau situasi kedua, dia tak bagi normal vector, dia cuma bagi 3 fixed point. So kita sendirilah kena cari normal vector kita apa. Point memang dah ada, cuma tinggal 3 fixed point tu kita kena gunakan 2 direction vector yang kita akan crosskan macam semalam kita belajar. Kita akan crosskan 2 direction vector and then awak akan dapatlah normal untuk that plane. Okay, nanti kita tengok soalan. A plane has 2 vectors. Has 2 vectors maksudnya has 2 direction vectors lah. Okay, contohnya begini. Satu plane. Plane ni yang ni yang siapa ni? Ni plane. Macam kertas, macam meja. Sesuatu yang ada permukaan. Kita panggil plane. So, ini plane awak. And then normal kita adalah yang perpendicular dengan plane. Okay, dia akan perpendicular dengan plane awak. And then yang AR ni adalah line. Line yang berada di atas plane. Okay, so untuk kita cari equation of plane, okay, kita akan gunakan yang ini. R tu macam semalam lah. Okay, yang ni AR.N. Kalau ikut yang asalnya tadi, kita ada satu line, lepas tu kita ada normal. So AR.N sama dengan kosong. Ini dia punya asal untuk mencari equation of plane tu. Lepas tu AR kita dapat daripada OR tolak OA. Lepas tu OR tolak OA kita boleh tulis sebagai R minus A dot N. And then kita pakai properties. Properties kita dapat R dot N tolak dengan A dot N. Tapi A dot N kita bawa pergi sebelah kanan. So kita dah bawa pergi sebelah kanan. So inilah yang kita akan pakai sentiasa untuk mencari equation of plane. Okay, ini kalau vector equation. Kalau kita nak tukar dia jadi Cartesian equation, kita akan tukarkan R macam semalam juga. Kita tukar kepada XYZ. Maksudnya XI, YJ dan ZK. N adalah normal yang kita akan cari daripada soalan awak. Dan A dan N ni sebab dia dot product. Dot product dia akan dapat satu value. Okay, awak akan dapat satu nombor di sini. Which is kita cakaplah dia SP kat sini. So, nanti kita akan dotkan yang sebelah kiri ni, R dot N ni, kita dapatlah AX plus BY plus CZ equal to P. Okay, contoh dia kalau macam awak punya normal adalah 213 misal kata. 213. And then P awak 4. Sebab kita dah dotkan A dot N tu. So nanti awak dapatlah 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 4. Ni dah contoh equation of plane. Kalau Cartesian equation. Kalau vector equation dia akan jadi X, Y, Z. Okay. Dotkan dengan dia punya normal. Normal dia tadi saya kata 213. Misal kata lepas tu sama dengan A. A dia apa-apa nombor lah. Lepas tu dotkan juga dengan awak punya normal yang sama. Macam tu lah. Okay. Ini kalau vector equation. Kita akan settlekan juga yang sebelah sini ni. Yang sebelah right hand side ni kita akan settlekan sebab dia memang akan dapat nombor. Cuma yang sebelah sini je lah kita akan tinggalkan begitu. Tapi biasanya plane memang saya akan pakai Cartesian equation supaya nampak lebih simplest di situ.
Okay, kita akan pakai Cartesian equation biasanya. Maksudnya dekat equation of plane, okay, apa yang kita perlukan? Satu point. Okay, point sebab apa kita nak perlukan point? Sebab kita nak letak dekat dalam A. Ini adalah point yang berada di atas plane awak. Dia mesti berada di atas plane. Okay, point tu mesti berada di atas plane. And then second things yang perlu ada adalah normal untuk plane awak. Itu sahaja. Yang ni kita kena ada. Dua benda. Then settle lah kerja awak untuk cari equation of plane. Ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada. Okay. So kita tengok example terus. Find the equation of the plane with normal vector. Okay, kat sini dia dah bagi awak normal vector. Normal vector kita 3, 1, negatif 4 and containing the point. Negatif 1, 2, 4. Okay, tengok kat sini cara dia tulis vector. Normal vector ni adalah direction vector tau. Dia bukan point. So bila dia direction vector, dia akan tulis, kalau dia nak tulis secara horizontal ni, dia akan pakai ni. Apa nama dia? Saya nak cakap apa yang benda tu? Kolom tu lah, kita tak pakai kurungan biasa ni. Kurungan biasa ni untuk point. So kalau orang baca, dia tak bagi tahu pun ini normal vector ke apa, kita tahu yang ini memang direction vector lah. Sebab dia punya kolom kat sini tak sama dengan yang point. Point memang kita always pakai kurungan biasa ni. Itu beza dia kalau kita tulis vector. Okay, so kita akan pakai formula ini. R dot N equal to A dot N. Okay, sekarang N awak apa? N dekat sini saya nak masukkan apa? Apa saya nak masukkan N kat situ? Dengan kat sini, benda yang sama. 3. 3? 3 apa? 3, 1, negatif 4. Okay, 3, 1, negatif 4 lah. Memang dah bagi tahu dah dekat dalam soalan ni normal. Okay. So awak akan substitute dekat N ni. 3, 1, negatif 4. Dan juga A. A awak apa? A ni saya nak masukkan nilai apa? Musuh aku 4. 1, 2 dan 4. Sebab kat sini point. Point kita kena letak dekat sini. Okay, itu je yang ada pun. Tak ada point lain dah dia bagi. Okay, so saya substitutekan dalam equation of plane ni. R dot N equal to A dot N. Okay, ataupun boleh juga buat R dot buat dalam bentuk ini. 3, 1, negatif 4 sama dengan A awak negatif 1, 2, 4 dotkan dengan 3, 1, negatif 4. Kenapa kalau saya pakai yang ini, lebih senang saya nak buat dot product dia. Taklah tersalah, kita memang akan buat negatif 1 darab 3. Kan, dia sama baris. So, untuk mengelakkan careless mistake lah. Kalau kita buat dalam bentuk ini, yang panjang ni, takut salah darab. Tu je. Okay, saya memang prefer bentuk inilah. Lagi senang nak tulis satu. Tak payah banyak-banyak I yang ombak-ombak bagai kan. Okay, settlekan A dot N. Dapat apa? Ni, sebelah sini. Right hand side ni. Settlekan dia punya dot ni. Negatif 3. Negatif 3, lepas tu? 2. Lepas tu? Bagi saya jawapan terus. Jawapan dia terus apa? Negatif 3, 2, negatif 16. So, jawapan dia dia apa kalau soal kira? Dia jadi apa? Kira tambahkan semua. Jawapan awak tadi. Apa awak punya tu tadi? Jadi apa? Nak bagi tahu dah negatif 3, 2. Negatif 17. Negatif 17. So, itulah yang kita akan tulis dekat sebelah kanan. Okay.
dekat sebelah kiri ni dia tukar je. R ni jadi X, Y, Z. Okay, lepas tu kalau kita nak guna Cartesian equation, kita akan dotkan juga sebelah kiri. Okay, dotkan sebelah kiri senang je lah. 3 darab X tambah 1 darab Y. Lepas tu tambah negatif 4 darab Z. So kita dapatlah macam ni. Ni biasa kita akan tulis in Cartesian form lah. Cartesian form. Okay, untuk equation of plane. So nampak lebih simplest di situ. Okay, kita akan dotkan dua-dua side. Cuma yang R always X, Y, Z. Okay, boleh. Boleh, madam. Okay, kita pergi kepada example 21. Okay, sekarang ni dia lain pula. Yang ni lah situation kedua. Tadi dia dah bagi nombor, dia dah bagi point. Senang terus masuk je dalam awak punya equation of plane. Tapi sekarang dia bagi 3 point. Bila dia bagi 3 point, keadaan dia beginilah. Okay, awak ada point A, point B dan point C. Okay, so sekarang macam mana saya nak dapatkan normal tu? Normal yang warna oren tu. Dan saya nak dapatkan normal warna oren. Apa saya kena buat? Ni awak belajar Vector. Cross product. cross product. Okay. Cross product antara apa dan apa? AC dengan AC dengan? AB. Yes, very good. Okay. So kita kena cari dululah direction vector AB dan juga direction vector AC. Jangan pakai point. Ingat, cross product tak boleh antara point. Okay, mesti antara direction vector. Okay. So awak kena cari dulu AB, awak kena cari dulu AC. Sebab sekarang saya pilih normal saya dekat A. That's why saya ambil AB, AC. Ingat balik saya kata, kalau awak ambil dekat B, normal awak dekat B, awak kena cari BA, BC lah. Okay. Kalau awak ambil dekat C, awak kenalah cari CA, CB. Ikut normal yang mana awak nak ambil. Ketiga-tiganya akan perpendicular dengan plane awak. Tak ada masalah. Boleh sahaja. Okay. So cari AB. AB dapat berapa? Cari AB. AB maksudnya B tolak A. Point B awak tolak dengan point A. So dapat? Negatif 1, negatif negatif 1, 1 negatif 1 ke? Terbalik. kan. Yang pertama B. tu salah. Oh, B tolak A. satu Satu negatif Negatif 1. Okay. Sebab dia mesti B tolak A. Dia mesti OB tolak OA. Tapi biasa kita akan cakap B tolak A je lah. Senang nak ingat. Okay, AC pula dapat apa? AC. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 1. Negatif 1. 5. Very good. Okay. Betul lah. Point C tolak point A. Okay, dah dapat AB dan AC. Macam kawan awak kata tadi, kita akan crosskan dia dua orang ni untuk dapatkan normal. Ingat normal nak dapat mesti cross. Okay, so buat cross product AB cross AC tu tadi. Buat, dapat apa jawapan? AB 1, 1, negatif 1. AC negatif 2, negatif 1, 5. Okay, bagi saya jawapan terus. IJK. Okay, I dapat berapa? Tutup kolom I. 7. Bukan. Atau
Okay. Tutup kolom I 4. dapat 4. Very good. Lepas tu J pula 3. 3. 3 je. Eh. J kena buat apa? Dia kena buat apa? Kena letak apa kat depan? Dia negatif kan. So negatif kan 3. So dapat negatif 3J. Okay. Lepas tu K pula. Tutup kolom K. Negatif 3 ke? Negatif 3 macam mana kau dapat? Satu. Satu ni. Okay. Satu. Satu. Okay. So dapat this one. alah. I minus 3J tambah dengan K. Okay. And then kita substitute dalam R dot N equal to A dot N. Okay, normal awak substitute dengan 4, negative 3, 1. Okay, R saya adalah X, Y, Z. Saya dotkan dengan 4, negative 3, 1. Okay, sama dengan A saya. A saya apa tadi? Sebab saya kena ambil point A sebab saya punya normal dekat A. So, saya kena ambil point A. Tak boleh ambil point B, tak boleh ambil C lah. Tapi kalau awak buat normal dekat C, awak ambil lah point C. Macam tu lah. Okay. So, A saya tadi dapat apa? Point awak untuk A? Daripada soalan. Soalan awak tadi, point A apa? 120. 120. Okay, so kita dotkan dengan 4, negative 3, 1 juga. Okay, nanti kita dapatlah equation of plane ini. So, kita dotkan dua-dua belah side. Sebelah sini awak dapat 4x minus 3y tambah z. Okay, yang sebelah kanan awak boleh dapat 1 darab 4, 4. Okay, lepas tu darab 2, negatif 3. So, dapat negatif 6. 4 tolak 6. Lepas tu tambah kosong. So, dapat negatif 2 lah. So, itulah equation of plane kita. Saya tulis dalam ni lah. 4x minus 3y plus z equal to negative 2. Senang je sebenarnya. Awak perlu dapatkan point 1 dengan normal tu je. Normal tu kena tengok yang mana direction yang kita boleh cari. Yang berada di atas plane awak. Saya ada kelas lah. Baik, madam. Okey dah. Dah. Okey, kita pergi example 22. Sekejap Okay, given a plane that contains two line L1 and L2, okay, whose equation are, okay, sekarang ni dia punya situation, awak ada plane. Okay, dekat atas plane awak tu, awak ada dua line. Okay, ni situation dia lah. Plane awak yang kuning, okay, lepas tu kat atas line kuning ada equation L1, ada line L1 dengan ada line L2. Okay, okay, so sekarang, kita nak kena cari equation of plane. Okay, equation of plane pi tu. So, awak rasa apa kita kena buat untuk dapatkan normal? Macam mana ni? Ini keadaan awak punya plane Awak ada plane, lepas tu awak ada equation L1, equation L2. Dan kalau kita nak dapatkan normal, dia mestilah perpendicular dengan awak punya plane. Okay, itulah normal awak. So, apa saya perlu buat untuk dapatkan normal tu? Tengok balik soalan awak. Apa kita kena buat untuk dapatkan normal?
kena buat apa? Kena buat apa? Nak cari normal. Cross product. Cross product. Okay, apa cross product kita? Yang mana satu awak akan ambil? Untuk line pertama, L1. Kita ambil yang mana satu? Untuk kita crosskan. Yang depan atau yang belakang? Belakang. Yes, very good. Kita akan ambil yang belakang ni sebab inilah direction vector awak. Okay, so L2 pun sama. Awak akan ambil yang belakang ni. Awak akan crosskan yang ini dan juga yang ini. Kita kena ambil V. Ingat, kita ambil V bukan A. Okay, so saya cari dulu normal. Saya crosskan dia punya direction vector. Ambil yang belakang. So tadi V1 negatif 1, 4, 10. Lepas tu V2 3, 2, 1. Okay. Lepas tu awak crosskan benda ni dapat apa? Bagi saya jawapan untuk cross. Dapat apa awak punya cross product? Lambat yang korang ni. Korang biar betul semua tidur ke? Tolonglah. Negatif Lambat. 6i. Bukan anti lambat. Apa? Sekejap ni dia tak lagi. Takkanlah dah ada 60 kepala, 60 tak dapat. Negatif Tolonglah. 6i plus 31j tolak 14k. Negatif 16I tambah 31. Jadi kalau awak lambat, saya buat 3 jam hari ni. Extra class saya tak kira. Saya memang nak habiskan apa yang saya plan. So, silalah ya. Okay, so sekarang awak dah dapat normal. Saya nak ambil yang mana? Untuk point. Point saya nak ambil yang mana? Sekejap saya tunjuk balik soalan tadi. Okay, point kita. Sebab sekarang ni L1 dengan L2 tu dia kata memang berada di atas plane. Okay. So point sebenarnya awak boleh ambil je mana-mana point. Sama ada awak nak ambil point daripada L1 boleh. Awak nak ambil point daripada L2 pun boleh. Tapi disebabkan tadi saya buat L1 yang cross dengan L2 kan. So saya ambil je lah yang first ni. Saya ambil je lah dia punya A ni. Tapi kalau awak nak ambil L2 punya point pun tak ada masalah. Okay. So A tu awak boleh ambil mana-mana point. Tak kisah. Sebab dua-dua pun memang berada di atas plate. Dan dua-dua pun kita guna untuk kita crosskan tu. Tapi saya ambil L1 sebab saya buat L1 yang cross dengan L2. Maksudnya saya ambil V1 ni lah yang cross dengan V2 tu. So jawapan saya akan jadi saya ambil point L1. So dia akan jadi 2 negatif 6, 11 lah. Okay, saya ambil point L1. Dan awak dotkan kedua-dua ini dapat berapa? Yang sebelah kanan. Sebelah kiri ni just darab je dengan X, Y, Z. Tak ada masalah. Yang sebelah kanan. Dua darab negatif 6. Tambah negatif 6 darab 31. Tambah 11 darab negatif 14. Dapat berapa? Dapat berapa? Tekan calculator je weh. Jangan bahasa masa boleh tak? Soal ni tak nak menjawab lah. Saya kadang-kadang macam tak tahulah. Semua orang ni ada ke tak ada, tak tahulah. Macam tu lah. Media saya dapat negatif 204. Dapat berapa? Negatif 204. Negatif? Patutnya dapat negatif 372. Teka calculator pun salah. Apa masalah korang ni? Negatif 372. Apa saya salah nak tekan calculator weh? Benda senang je saya bagi.
Negatif Okay. 32. So sekarang ni ada dua option. Sama ada awak nak letak 16X ni as negatif ataupun awak boleh juga jadikan dia positif. So bila awak nak jadikan dia positif, kita akan darab negatif lah the whole things. Okay. So kita akan dapatlah 16X tolak 31Y tambah 14Z. So dapatlah 372 kat sebelah kanan. Okay. Either one. Nak buat nombor 1 boleh, nak buat nombor 2 pun boleh. Tak ada masalah. Beza dia saya positifkan X itu je. Okay, boleh saya proceed? Boleh madam. Madam. Okay, so kita pergi next question. Example 23. Given two plane pi 1 and pi 2 are parallel to each other, it's known that the equation pi 1 is... Okay, so sekarang ni dia ada two plane. Two plane tu dia parallel to each other. So maksudnya lebih kurang beginilah. Okay, kalau parallel tu maksudnya dia kalau yang ni saya tunjuk dia pi 1 dengan pi 2 tu berada atas dan bawah. Okay, atas dan bawah macam ni. Dan dia dah bagi equation untuk pi 1. Pi 1 punya equation ini. Okay, boleh tak awak keluarkan dia punya normal daripada sini? Apa normal dia untuk pi 1? Normal untuk pi 1. 4 negatif 1, 3. Okay, very good. 4 negatif 1, 3. Okay, ini normal untuk pi 1. Macam mana kita keluarkan? Kita ambil dia punya koefisien untuk x, y dan z. Itulah normal dia. Okay, lepas tu pi 2 pula, dia kata dekat dalam pi 2 ada satu point. Point dia adalah 1, 3, 5. Okay, ini point dekat pi 2. Okay, sekarang dia kata cari equation of pi 2. Okay, kalau awak tengok daripada gambar ini, okay, agak-agak normal untuk pi 2 ni macam mana kita nak cari? Normal pi 1 ni dia akan 90 degree lah dengan dia punya pi ni. Pi 1 punya normal dekat sini. Okay. Normal pi 2 saya akan dapat 90 degree jugalah dekat sini. Ini normal pi 2. So agak-agak macam mana saya nak dapatkan normal pi 2? Cos. Dia kata dia parallel. Pi 2 awak punya plane parallel to each other. So ada idea? Plane awak parallel. Normal pi 1 darab normal pi 2 cos normal pi 2 sama dengan cos 2. Macam mana nak dapat normal pi 2? Ada satu je point dia bagi. Normal pi 1 cos normal pi 2 equals to 0. Yelah, macam mana you nak dapatkan normal pi 2 tu? Nak dapatkan equal to Cuma dah ada normal pi 1. Kalau you nak cross, dia mesti kena ada ni IJK punya term. So IJK tau, IJK. Macam mana you nak It's a breakdown. tu? Dia parallel, so maksudnya apa? Normal dia apa? Saya dah lukis dah untuk awak tu tapi tak tahu, maybe tak nampak. Normal sama ke Major? Yeah, very good. Normal dia sama. Macam ni. Ni kalau saya terbalikkan dia kepada horizontal, daripada vertical tadi saya terbalikkan horizontal. So bila dia parallel to each other, dia akan share the same normal. Sebab dia parallel awak punya plane tu parallel. So that normal dia memang perpendicular dengan plane dia. So dia akan share the same normal lah. Okay, normal dia akan sama. Tak payah cari, tak payah buat apa pun. Awak ambil je normal daripada pi 1 tadi. So normal daripada pi 1 tadi, 4, negative 1, 3. Kita ambil sebagai n. Dan A kita mesti kena ambil point K. Sebab itu sahaja point yang berada di atas pi 2. Okay. So kita masukkan dekat A.n.r.n. Beginilah. Okay, so ataupun kita buat x, y, z. Dot dengan 4, negative 1, 3 sama dengan A135 dot dengan 4, negative 1, 3. Okay, so kita dotkan sebelah kanan dapat apa?
Sebelah kiri memang dah rupture dengan X, Y, Z. Four minus 3 tambah 15. 16, madam. Okay, very good. Okay, so kita dapat 16. So inilah equation kita. Ingat, kalau awak punya plane parallel to each other. Plane pertama parallel dengan plane kedua. Tak kisah kedudukan di atas bawah ke, kiri kanan ke, kanan kiri ke, tak kisah. Dia memang akan share the same normal. Syarat dia mesti parallel sahaja. Okay? So kena ingat that one. Okay, dah Boleh? Boleh. Okay, so kita pergi exercise. Saya bagi jawapannya lah untuk yang ni. Parallel to the plane with equation. Ni parallel to the xy plane dengan parallel with the equation. Okay, untuk yang first tu, kalau dia parallel dengan xy plane. Okay. Yang bawah ni B ni awak buat sendirilah Sebab yang ni sama je dengan soalan tadi. Dia parallel dengan plane lagi satu. So macam saya cakap tadi lah, dia share the same normal. Untuk parallel dengan xy plane tu, xy plane yang bawah yang hijau. Okay. Yang hijau ni xy plane awak. So bila plane kita parallel dengan xy plane ni, normal dia adalah apa? XY plane ni normal dia adalah apa kalau daripada gambar ni? X, Y, paksi X, paksi Y atau paksi Z? Yang mana satu normal dia? Z. Yes, dia akan normal dia ni paksi Z ni. So, normal awak adalah berada di paksi Z. So, Z tu tak kisahlah awak nak letak dia 1 ke 2 ke 3 ke dia punya koordinat tu. Yang penting yang lain kosong-kosong. Maksudnya dekat paksi X kosong, paksi Y kosong tapi dekat Z dia ada nombor. Itulah normal kepada XY plane kita. So, nanti saya letak kat sini, saya punya koordinat tu kiranya 001. Sebab tu saya dapat K sahaja. Normal saya dapat K je. Okay sebab ni dekat sini. Tapi kalau awak nak buat normal awak sebagai 0, 0, 10 pun boleh. So nanti kat sini awak dapatlah 10K. Macam tu lah. Okay, depend on you. Awak nak bagi dia punya normal tu magnitude dia berapa. Yang beza ni nanti magnitude je. Tapi dia punya garis tu tetap garis Z ini. Yang tegak ini. Sebab ni normal kepada warna hijau ni. Okay. So kalau saya letak 001. Yang paling senang saya nak kira lah. So saya akan dapat beginilah. R dot 01 tu maksudnya, nanti saya buat macam ni lah. R dot dengan 001 sama dengan 001 dan saya akan dotkan dengan point dia dah bagi tahu dalam soalan. Point dia 2, negatif 1, 3. Inilah sebenarnya benda ni. So kita akan dapat, sini awak dapat X awak kosong, Y awak kosong, Z sahajalah yang ada. Z sama dengan 0, 0, lepas tu 3. So Z sama dengan 3 dah. Ni R dot K ni dia akan jadi Z. Okay, so Z sama dengan 3. Ni kalau dia parallel dengan equation ni lah, XY plane tu. Maksudnya normal dia berada di Z punya axis. Okay, dah? Dah ke? Dah. Dah, madam. Okay. Dah, madam. So yang soalan B tu awak patutnya dapat ni lah. 3X tolak Y tambah Z sama dengan 10. Okay? Okay, untuk example 24. Show that the line L equation is parallel to the plane whose vector equation is that one. Okay, yang ini pula. Ini dia cakap line awak
parallel dengan plane. Okay, bukan plane parallel dengan plane. Ni line pula parallel dengan plane. So, kalau saya tunjukkan dia punya keadaan, okay, ini plane P awak. Yang warna pink ni. Ni plane P. Ada satu line yang akan parallel dengan dia. Okay, so atas lah. Maksudnya line awak tu berada di atas plane awak tu. Ataupun di bawah. Boleh. Yang penting dia parallel, bukan perpendicular. Okay, parallel maksudnya dia bukan menegak di plane tu. Dia berada di atas tu lah. Di atas ataupun di bawah lah. Dengan keadaan macam tu lah. Maksudnya dia tergantung satu tali. Macam kalau awak nak bayangkan awak ada satu kertas A4 dekat bawah. Lepas tu dekat atas tu awak letak satu tali. Macam tu lah maksud dia. Atas kertas A4 tu ada satu tali yang awak pegang. Macam tu keadaan dia sekarang. Okay. Plane dengan line yang parallel. Parallel dengan plane tu. Okay. So sekarang line awak ini dia dah bagi equation. Okay. Equation untuk line adalah ini. Maksudnya dekat line awak dah boleh cari point. Point dia yang inilah 2, -2, 3. Dan direction dia. Direction maksudnya ni vektor ini yang hijau ni. Direction dia adalah yang belakang ni. I minus J plus 4K. Okay, ini direction dia. Dan untuk plane P ni pula, dia dah bagi normal. Normal awak adalah yang akan perpendicular dengan plane awak. So, saya akan letak dia sebagai inilah. Okay. Ini normal kita. Ini normal sebab dia perpendicular dengan plane saya. So, sekarang awak rasa macam mana kita nak show line ni parallel dengan plane ni? Ni keadaan yang dia suruh kita show. Apa saya nak buat? Antara normal dengan direction vector ni. Kita kena buat apa? Cross product ke benda? Kalau cross product untuk apa? Untuk sekejap. Sekarang saya kena tunjuk antara normal dengan, okey kita tengok dulu lah kaitan normal dengan direction vector dengan hijau ni. Dia punya apa ni? Dia punya relationship kat sini apa ni? Kalau kita dapat Normal. direction vector yang atas tu kot. Apa? Ini line awak, ini normal awak. Ni saya kotakkan ni. Ini apa dia punya relationship ni? Perpendicular. Dia perpendicular. Maksudnya sekarang kalau kita nak tunjuk plane parallel dengan line, awak perlu tunjuk normal plane dan juga direction line adalah perpendicular. Itu yang kita boleh show lah. Sebab kita tak boleh show dia parallel. Sebab dekat kita tak boleh pakai cross product. Sebab kalau kita pakai cross product, kita perlu dapatkan another one direction dekat sini. Direction vector dekat atas plane P ni. Kalau awak nak crosskan dia, dan awak dapat kosong. Itu boleh lah. Tapi sekarang kita tak dapat ni. Direction vector dekat P ni tak ada. So saya tak boleh lah nak guna cross product tu. Yang saya ada cuma normal. Normal bukan berada di atas plane. Normal adalah satu garis tegak yang perpendicular dengan plane awak. So, kita akan gunakan kaitan normal adalah perpendicular dengan direction line. Okay, macam mana saya nak tunjuk dia perpendicular? Saya kena buat apa? N dengan L ni saya kena buat apa? N dengan B ni lah, BL ni. Saya kena buat apa? Nak tunjuk dia Guna equationnya Rn tu madam Kan nak tunjuk dia perpendicular. Macam mana kita nak tunjuk vektor perpendicular dia? Kena cari apa? Dot product tu madam. Dot product. Dot product dia mesti kena sama dengan kosong. Barulah kita boleh tunjuk vektor, direction vektor untuk L tu perpendicular dengan normal. Okay? So, ni lah. Saya kena tunjuk benda ni. V dot dengan N dapat kosong.
Kalau dapat kosong, means betul lah. Direction dan juga normal perpendicular. So, kita boleh cakap line dengan plane parallel. Okay? Dapat kosong tak? 1 tolak 5 tambah dengan 4. Ni V ni tadi dapat daripada sini ni ni V ni. Maksudnya awak dotkan 1, -1, 4 dengan awak punya normal ni 1, 5, 1. So saya buat ni lah, dapat macam ni. Okay, Dapat kosong. Dapat kosong. So bila kita dah dapat kosong, maksudnya line tu parallel dengan plane tu lah, sebab normal dan juga direction line perpendicular. Ni ada sedikit confusing lah kalau awak tak ni. Sebab line dengan plane tu parallel, tapi yang kita tunjuk normal dengan direction yang perpendicular. Sebab daripada ni lah gambar ini. Okay? Yang ni kita tunjuk yang ni. So kita dapat hijau dan pink parallel. Okay, boleh saya teruskan? Boleh, madam. Okay, so example 25, kalau kita ada pula plane yang perpendicular dengan 2 lagi plane. Ni ada 3 plane lah kiranya. Okay, plane tu dia perpendicular dengan 2 lagi plane. Plane P and Q. Okay, so keadaan dia beginilah. Okay, ni plane yang kita nak cari. Ni plane yang warna pink ni yang saya nak cari equation dia. Okay, lepas tu saya ada satu plane yang perpendicular dengan plane sebab sini ini mesti 90 degree. Okay, so ini satu plane, lagi satu plane yang hijau. Sebab kat sini dia mesti kena 90 degree. Itu syarat dia. Sebab dia kena perpendicular dengan plane-plane ini. So to P to Q. Okay, so sekarang ni dekat P and Q, saya boleh dapatkan normal. Okay, normal P awak dapat apa? Normal P awak dapat apa? Normal P kat sini. Berapa awak dapat? 256. Okay, ambil yang kat sini lah. Lepas tu normal Q awak akan dapat -4, -2, 3. Okay, so sekarang ni normal ni dia mestilah perpendicular dengan awak punya plane yang awak ada. Maksudnya kalau P tu normal dia akan jadi macam ni lah. Dia keluar macam tu lah. Sebab dia perpendicular dekat sini. Dengan plane P. Okay. Normal Q pula dia akan keluar macam tu. Sebab dia perpendicular dengan normal. Dengan plane Q. So, saya nak dapatkan pink punya normal. Okay. Pink punya normal dia akan perpendicular dengan pink. So, dia jadi macam tu. Okay. Ni perpendicular dengan kat sini. So, apa saya kena buat dengan normal tu? Normal P dengan normal Q tu, kita kena buat apa untuk dapatkan normal pink? Normal pink ni dia akan perpendicular dengan normal Q. Yes, very good. Dia akan perpendicular juga dengan normal P. Okay, so kita kena crosskan normal P dan normal Q dan baru kita boleh dapat normal untuk pink. Macam tu lah. Okay, ini maksud dia. Normal untuk pi tu kena buat normal P cross normal Q. Okay, so normal P tadi awak kata kita dapat 256 dan normal Q awak dapat -4, -2, 3. So awak crosskan dua benda ni. Okay, kita crosskan tutup I. Okay, tutup sini I. So kita dapat 15 tambah dengan 12. So 15, 12, 27. Okay, 27 I. Lepas tu tolak dengan tutup pula J. J awak akan dapat 2 dah 3, 6, 6 tambah dengan 24. Okay, sebab dia tolak 24. So 6 tambah 24 kita dapat 30. Tapi kat luar jangan lupa dia ada negatif. Lepas tu tambah dengan
tutup K 2 darab negatif 2 negatif 4. Negatif 4 tolak Negatif 20. 20. Dapat negatif 4 tambah 20. So dapat 16. 16. Okay. Okay, inilah kita punya cross product. So dah dapat normal untuk pi. Ini normal pi kita. So tadi dalam soalan dia dah bagi tahu yang plane kita, plane pi tu dia passes through point 1, 1, negatif 2. Maksudnya dia ada point dekat sini 1, 1, negatif 2. So inilah yang kita akan masukkan dekat A. Dan normal kita masukkan 27, negatif 30, 16. Okay, macam itulah. So sebelah kanan kita dotkan dapat satu, negatif 2 dot dengan 27, negatif 30 dengan 16. Okay, sebelah kanan awak dotkan dapat apa? Dapat apa? Negatif 35 ya madam? Negatif 35. Betul lah. Okay, so inilah equation of plane kita. Ingat kalau dia ada plane yang perpendicular dengan ada two plane. So normal dia awak cross kan, dapatlah normal plane yang kita nak. Okay. Boleh? Boleh. Boleh madam. Boleh. Okay, exercise 25. Find the cartesian equation for each of the following plane. The plane pi1 through perpendicular to the line. Okay, ni awak boleh try buat sendirilah dulu Ini plane perpendicular dengan line. Plane perpendicular dengan line. Macam ni dia punya keadaan. So, figure out lah apa dia punya normal. Lepas tu yang ni plane pi2 perpendicular to both the plane. Ini sama dengan example sebelum ni tadi. Example 25. So nanti boleh try tengok. Belum. Kami nak masuk topik apa? Saya petang kat ni. Apa ni? Petang Rina nak suruh habiskan ni dalam tutor ke? Tak, kuliah. Rina nak habiskan tutor dalam ni. Okay, jadinya tutor lepas ni Titan masuk apa topik? Titan sebab saya dah buat semalam, saya tak buat hari ni. Oh, kira tu yang ganti lah. Oh, okey faham. Oh, maksudnya kalau dia orang dah jadi akak dah tak payah buat lah sebab semalam saya dah buat dah. Tak apalah akak ganti yang inilah ada kelas yang akak tak. Satu lagi dia orang. Okay, so angle between two planes. Okay, angle between two plane ini formula dia. Okay, formula dia awak punya angle ni kita kena cari normal tau. Kita angle dia maksudnya kita kena cari maksudnya kita kena pakai normal. Okay, cos theta tu normal 1 dot dengan normal 2 divide by magnitude normal 1, magnitude normal 2. Okay, so normal 1 awak yang ini. Tengok dekat sini saya buat lukisan ni pi1 awak. So normal awak yang ini. Normal 1 awak yang ni. So ini pi2 awak. Okay, pi2 awak kat sini. So normal dia yang ini. Kenapa kita buat normal ni? Sebab theta kat sini kita akan dapat tau. Theta yang ni kita akan dapat. Dia adalah selari dengan yang sebelah sini. Dia sudut selari kat sini. So nanti kita dapatlah angle between two plane kat sini. Sebab tu kita pakai normal Sebab kita tak boleh nak pakai benda lain. Kita memang boleh dapatkan normal sahaja daripada equation of plane. Okay, so inilah ni dia punya formula Ataupun awak boleh juga buat theta sama dengan arc cos n1 dot n2 over dengan magnitude n1, magnitude n2. Okay. So example 26, kita nak cari angle between the plane. So first thing kena keluarkan normal je dulu. Keluarkan normal,
kita dapat normal pertama apa? Normal P. 4 negatif 2, 7. Okay, 4 negatif 2, 7. Lepas tu normal Q. Negatif 4, 3, 1. 1. Okay, so ini awak dot kan? Okay, dot kan normal P dengan normal Q, kita dapat apa? Negatif 16, negatif 6, Lepas tu, 7. lepas tu kira dapat apa? Oh, tambah semua. Lepas tu awak kena cari juga magnitude untuk NP dengan NQ. Magnitude dia square, lepas tu punca kuasa. Yang ni Ini 4 square, 2 square, negatif 2 square, 7 square. Lepas tu ni tu sama. Okay, yang atas dapat patutnya dapat negatif 15. Okay. Yang set ni dalam set ni dapat 69, dalam set ni dapat 26. So nanti theta dapat berapa? Cuba kira. Koskan semua benda tu. Koskan semua benda, lepas tu dapat jawapan. Dapat 110 berapa? madam. 110.74. 10.74. 110.74. Okay. Itulah jawapan dia. Okay, untuk exercise 26 benda yang sama. Cuma sekarang ni dia nak in nearest degree and minutes. So, bila awak nak cari in nearest degree and minute daripada kalkulator awak tu je sebenarnya kita pakai dekat yang saya buka ni. Okay, dekat yang kalau dekat kalkulator biru, sekejap saya tunjuk pakai ni. Okay, kalau dekat kalkulator biru ni, dekat sini. Di nearest degrees and minute ni kat sini. Maksudnya after awak tekan lah, tak kisahlah cos apa pun kan. Misal kata saya letak out cos. Saya hentam je lah 5 divide by set 27. Okay, kalau ni macam biasa saya dapat ni kan. 15 point something ni degree tau. Okay, lepas tu nanti awak tekan je kat sini. Dekat sini. Okay, atas ENJ. Atas ENJ ni awak tekan. Lepas tu nanti kita tekan. Dia dah terus bagi. Nampak? Inilah nearest degree and minutes. Okay? Tu je. Beza dia. Okay, so saya rasa dah itu awak boleh try buat sendiri. Lepas tu untuk example 27 pun dia kata acute angle kan. Acute angle maksudnya kalau awak dapat more than 90 degree, awak kena tolakkan dengan 180 lah. Tolakkan dengan degree tu dapatlah acute angle dia. Sebab acute angle means mesti bawah 90 degree. Tu je. Okay, so angle, line and plane kita akan sambung kejap lagi petang sampailah point of intersection. Saya sebenarnya nak habiskan semua hari ni pagi ni pula, tapi sebab kawan lambat sangat respon, itulah kita dah terlambat. So maybe lah 1 jam lebih kejap lagi petang ni baru saya boleh habiskan topik 6 sampai yang saya nak lah. Okay, so thank you class. Petang ni pukul 4. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Ya. Macam mana saya nak check assignment tu? Saya bagi kat WhatsApp ke? Bagi kat WhatsApp je. Okay, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.